Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video berikut adalah kuliah mengenai chapter yang keempat, iaitu function, iaitu fungsi. Macam mana kita nak menulis kod pengaturcaraan C++ kepada modul-modul pecahan yang kecil yang kita panggilkan fungsi. Ini adalah learning objective. Table of content untuk chapter yang keempat adalah kita ada definition function, function call, macam mana nak panggil function, kita banner function dan macam mana nak dipanggil, jenis-jenis function, penulisan function prototype, macam mana menghantar argument ke dalam function. Yang terakhir adalah recursion, di mana function memanggil function dirinya sendiri. Definition. Apa itu function? Function adalah module of code that perform a specific job. Dia adalah kod kita pecahkan kepada modul-modul tertentu di mana kita setkan modul tersebut untuk melaksanakan specific job. Ada job yang tertentu lah. Pengalaman untuk yang sebagai programmer, cara terbaik untuk maintain ataupun mengawal selia pengaturcaraan yang terlalu panjang adalah dengan cara kita pecahkan dia kepada komponen-komponen kecil ataupun kita panggil modules. Kita pecahkan dia. Jadi cara kita pecahkan tu kita bina function, kita bina functions. Dalam C++ modul tersebut kita panggil functions. Sama jugalah untuk bahasa pengetahuan lain, kita boleh pecah kecilkan dan kita panggil dia sebagai function. Each module is generally simpler and more manageable than entire program. Bayangkan awak kalau kita menulis program mungkin ada 200 line, 300 line. So agak sukar lah kalau kita nak mengawal selia, nak uruskan kod tersebut, melainkan kita pecahkan kepada modul-modul yang kecil. Cara ini adalah dikenali sebagai, konsep dia sebagai divide and conquer. Divide and conquer, ataupun cara lain ada hiding in the mix. Sebagai contoh, biasanya kita buat program main dan ni semua statement program lah, terlalu panjang, sometimes sehingga beratus-ratus line, hundreds line of codings. So agak sukar kadang kita nak mengawasi coding ni, terlalu banyak, dan kadang-kala ada kerja yang berlaku ulangan. Mungkin di part sini buat kerja yang sama seperti coding di bawah ini. Alright, jadi adalah lebih bagus sekiranya kita menulis pengaturcaraan ini kita pecahkan. Maksud dia dapat menjimatkan juga saiz, di mana kerja yang berulang adalah lagi sesuai, kita keluarkan dia dan jadikan dia kepada function yang tertentu. Jadi patutnya jadi yang lebih baik sebuah pengaturcaraan tu kita ada function. Yang utama adalah function main. Ini function yang biasa kita buat, yang utama main kena ada. Kemudian kita ada function yang lain, kita namakan function A contohnya, dan kita boleh ada lagi function B dan sebagainya lah, function C. So adalah statement dalam ni, adalah statement dia, ada statement dia. So ini apa yang perlu buat adalah pada function main kita boleh panggil function ni. Panggil dia. Kita sama ada kita hantar dia some value, maybe kita hantar integer, so dia akan proses, dalam function A akan proses, selesai dia akan pulangkan balik value. Ini yang dipanggil return, return value. So samalah dalam main pula, sometimes kita boleh panggil function B. Kemudian dalam segmen-segmen ni, dia ada lagi memanggil function A. Dia boleh berlaku banyak berulangan memanggil function, pelbagai function. Jadi kod lagi ringkas lah berbanding dengan kita menulis semua proses atau cara tadi dalam main function keseluruhan. Jadi ada lebih sesuai kita pecahkan kepada modul-modul yang kecil. Jadi mudah kita nak kawal selia. Kalau terdapatnya ralat, senang kita nak debug. Kalau terdapat ralat di A, kita boleh hanya semak di A, function A sahaja, dan lain kita boleh senang nak pantau. Lihat balik, kelebihannya
kita break large program ni into series of smaller function. So apa kelebihan dia? Dia membantulah dalam kita menguruskan complexity of kita punya coding tu. Jadi coding yang kita terlalu kompleks, kita boleh mudahkan dia. Jadi mudahlah kita menguruskan yang coding kita yang terlalu kompleks. So make easier to build large program. Sangat mudah, membantu. Untuk program yang terlalu besar, kita pecah kecilkan. Make easier to debug a program. Sebagai contohlah, kalau kita bangunkan program yang terlalu panjang, kita boleh bagikan kepada partner dalam satu projek yang besar. Mungkin partner A akan buat satu function tertentu, partner yang lain akan buat function lain tertentu. Kemudian baru combine ke dalam function main tadi. Ok, function ni mesti ada name dan juga parameter. Name dan juga parameter. Tidak boleh no two function have same name and parameter. Okay, parameter type in your C++ program. Okay, contohnya di sini tidak boleh ada dua function yang sama nama. A. Tak boleh. So, kalau kita nak panggil function A, nanti sistem tak tahu mana satu yang A. Actually memang tak boleh nak compile pun, sebab akan berlakunya ralat. So make sure kita kena namakan lain lah. Sebagai contoh A1. Alright. So tidak boleh function ada dua nama yang sama. And parameter type ni maksudnya nama yang sama dan jenis dia. Okay, contohnya kalau function A adalah jenis integer, nah ni pun jenis integer function A integer. So tak boleh lah nama yang sama dan jenis yang sama. Okay, the communication between the function and invoker is through the parameter and the return value. So ni kita nak communicate dengan setiap function, kita mesti menghantar sama ada parameter dan juga return value dia. Okay, parameter dia kita lihat di sinilah. Alright, contohnya kalau function main panggil function, okay, di sini kita tekan B. So sama ada parameter yang dimasukkan adalah ketika function A memanggil function B, ada tak parameter yang dihantar, ada tak value yang dihantar ke dalam function B untuk diproses. Sebagai contoh, di dalam function main ada integer ABC. Okay, ketika memanggil function B, ketika itu dia manggil, dia akan menghantar nilai ABC ni ke dalam function B, dan function B akan memproses nilai ABC tersebut, dan function B ini setelah selesai dilaksanakan setiap statement bersama nilai parameter ABC ni, so dia akan return value, pulangkan value. Okay, dia pulangkan value, maksud selesai proses analisis apa yang statement ni lakukan, dia akan pulangkan value yang telah selesai dilaksanakan lah. Okay, ni dikatakan return value. Okay, dia analogi dia macam gini. Ni adalah awak, okay, dan you ada adik, okay, dan you ada kakak. You all bagikan tugas pada adik dan kakak. Okay, so adik awak ni berfungsi lah. Ada fungsi dia adalah awak nak bagi dia satu kerja, kakak awak pun awak nak bagikan satu kerja. Alright, so di sini awak membagikan, contoh ada duit tabung. Okay, you bagi kepada adik, minta adik buat tugas. Apa dia? Minta adik kira. Okay, so adik akan mengira lah. So tugas adik ni adalah kira. So kita namakan function kira. So adik ni lebih tugas sebagai kira, okay, untuk mengira. So kita menghantar maklumat pada adik, parameternya adalah ni satu nilai lah. Contohnya kita hantar tabung, ada satu tabung, minta adik kira. Minta adik kira, dan dalam tabung ni, okay, dalam tabung ni adalah semua duit kertas. Duit kertas. So minta adik kira. So kalau kita lihat duit kertas, kemungkinan value-nya adalah semuanya adalah integer. Betul tak? Okay, duit kertas adalah integer sebab tiada nombor bulat. Okay, melainkan ada shilling, dia boleh menjadi float.
Kita bayangkan semuanya adalah duit kertas. Jadi masa menghantar ke adik kira ni, dengan harapan kita nak adik beritahu pada kita apakah nilai yang total duit dalam tabung tadi. So dia perlu pulangkan balik. Ni yang kita panggil return value. Kita hantar sejumlah duit tabung untuk adik kira. So lepas adik kira, adik akan pulangkan lah. Let's say berapa dia? 100. Maksud dalam tabung tadi ada RM100. Dan 100 ni adalah integer. So daripada sini, function yang kita gunakan untuk kira ni, dia adalah jenis integer. Okay. Sebab apa? Return value nya adalah jenis integer. Sebab nilainya adalah nombor bulat. Okay. Sebagai contoh, kakak pula. Okay. Kita menghantar satu tabung. Kita hantar parameter iaitu tabung yang kalau kita goncang dia ada duit kertas plus ada shilling. Okay. Ada duit shilling lah. So di sini kita akan tahu nilai yang kakak akan pulangkan, beritahu kepada kita mesti ada nilai ringgit bersama sen. Jadi kat sini kita tahu fungsi kakak untuk kira ni, okay, kena nama lain lah, kira 2. Okay, ni adalah jenis float ataupun double. Jadi selepas kakak melaksanakan, kakak buat proses pengiraan, so kakak akan pulangkan kepada kita, memberitahu pada kita, okey, inilah jumlah duit yang dalam tabung. So let's say dia akan returnkan value, dia panggilkan return value dalam bentuk float. So kita tahu kakak ni adalah kira function yang mengira jenis float. Okay, adik adalah function yang mengira jenis integer. Itu fungsi function. Daripada kita yang buat ni, kita bagi satu modul lain untuk tolong kirakan. Okay, itu analogi sebagai function ni lah. So kalau kita lihat di sini, function adik adalah jenis yang return value. Alright. Function kakak pula sama juga, kita hantar parameter dan dia pun memulangkan value. Sometimes tak semestinya setiap function ni memulangkan value. Alright. Okay. Jadi boleh juga kita buat satu function yang tak memulangkan apa-apa value. Okay. Kita bagi je satu tugas kat dia. Okay. Dan kita tak harapkan pun dia akan pulangkan value. Tak ada. So kalau jenis ini adalah function yang jenis void. Jenis void. Maksud dia tidak memulangkan apa-apa value. No return value. Okay, sebagai contoh, ini operasinya mungkin dia selesai, dia terus print out. Sebagai contoh, kalau operasi dalam programming, dia tak ada return, dia just paparkan value. Maybe penggunaan lebih kepada statement cout. Okay, cout ataupun assign satu variable, global variable, kita assign apa-apa value yang boleh disimpan ke dalam global variable. Okay, boleh berlakunya masa memanggil function ni, contohlah ini kita panggil function z, masih lagi menghantar satu duit tabung, okay, untuk proses mengira, tetapi tak semestinya kita perlukan memulangkan value. Tak perlu. Just cukup sekadar di dalam function z ni guna arahan cout untuk memaparkan nilai berapakah nilai duit tabung tadi. So tak perlu pulangkan apa-apa. Yang selesai kat sini pun boleh. Dia harap analogi ni awak nampak lah apa itu yang dikatakan sebagai function. Okay, a function is independent. Independent. Seperti saya lukis tadi, masing-masing independent lah. Dia boleh buat kerja secara bersendirian. Okay, is completely self-contained. Dia boleh dipanggil kat mana-mana
bahagian pada kod kan, dan juga boleh to port to another program. Okay, function make program reusable and readable. Ini mudahlah kita nak reusable. Okay, banyak kali. Okay, contohnya, okay, dalam proses ini statement kita ni, dan tiba kita ada nilai tabung yang lain, so kita boleh panggil lagi function kira ni, okay, untuk mengira lagi value yang proses yang sama, proses yang berulang. Tadi kita dah buat, kita boleh panggil lagi. Tiba-tiba di segmen sini, okay, untuk dapatkan nilai contohnya nilai pengiraan, untuk dapatkan nilai yang floating, kita panggil function yang ini. Okay, so dia akan return value. Tiba bawah ni pun ada lagi, panggil lagi. So proses ni boleh berulang-ulang. So kod lagi pendek lah sebab kita hanya panggil di sini. Berbanding kalau 2 kali panggil di sini, so ada dua set of coding ni duduk di dalam function main. Jadi coding kita akan jadi panjang. That's why function ni membantu dalam meringkaskan dan memudahkan kita manage kod atau cara kita yang terlalu panjang. Okay, problem can view advantage kelebihan guna function ni. Kita boleh lihat kalau ada masalah, kita boleh view in smaller scope. Betul, kita ada function main, kita ada function yang lain-lain ni. Kalau ada problem, kita hanya fokus pada certain function saja. Jadi lebih spesifik, mudah. Okay, program develop are much faster compared to common structure. Okay, lagi sebab dah mudah, lagi pembangunan lagi laju lah. Contoh pun kalau kita buat task dengan tim ahli kumpulan, kita boleh bagi-bagikan tugas. Kalau main, semua buat kat main, agak sukar lah, sebab semua nak duduk pada file main, PC hanya satu, main hanya satu, dan semua nak tunggu giliran masing-masing untuk buat pada function main. Agak sukar lah, alright, jadi lambat. Jadi better kita pecahkan pada beberapa macam function tertentu. Okay, dia orang buat dekat PC yang berbeza dan dia boleh bagi pada kita untuk test, lagi mudah. Okay, program become easier to maintain. Type of function is C++ language. Kita ada standard library, mesti ada IO stream. Okay, ini standard yang kita biasa guna, C in, C out. Itu pun adalah function sebenarnya. Itu yang dah terbina di dalam IO stream. Okay, kita ada mathematical function. Kalau kita nak guna, kita panggil match.h. Ini yang standard library function yang ada. Contoh kalau kita yang dah buat yang lepas, dan buat dalam lab, kita dah buat power kan. Ingat kita buat sebagai contoh kita nak buat macam mana 2 kuasa 3. Okay, simpan pada A 2 kuasa 3. So kita buat A sama dengan power 2,3. So ini adalah sebenarnya function. Okay, macam mana dia boleh buat 2 kuasa 3 ni? Ini adalah function. Kita panggil function power. So function ni kita panggil sebab kita dah import awal-awal library di dalam header C++ kita dah panggil match.h. So once kita panggil power ni, dia dah sedia ada lah. Dia tahu dan dia takkan berlaku ralat sebab kita dah initialize dalam header kita nak gunakan match.h. Yang ini kita akan belajar adalah user define function. So inilah function yang kita bina sendiri, function created by user for specific purposes. Right, yang ni yang function kita bina sendiri. Ini standard built-in default dalam C++. So ni user define means kita bina sendiri function kita. Okay, element of function. Okay, function progress must be declared. Okay, macam variable juga, kita mesti declare dia. Okay, ini declare, kita akan panggil function prototype lah nanti. Kita akan panggil dia function prototype. Setiap function kita kena declare. Okay, kecuali yang diberi pengecualian adalah function main. Pasal kan setiap program kita ada integer main. Okay, function ni
kita tak perlu declare dia, right? Sebab dia adalah default dalam C++, di mana main ni reserve, wording ni reserve adalah khas untuk function main, so tak perlu declare. So sistem tahu, compiler tahu main program kita adalah dalam function main. Okay, function prototype consist of function type, jenis function, dan juga function name. Apa itu function type? Jenis function tu. Okay, function type ni adalah sama ada dia adalah jenis integer, float, string. So kita boleh tentukan dia. Function name, nama dia. Dan ingat tadi tidak boleh ada nama yang sama, mesti nama unique, nama function. A list of meter, list of function parameter type is return. Ini function list of parameter, di mana kalau kita panggil function tadi, apa nilai yang kita nak hantar kepada function tersebut. Samalah contoh macam ini tadi. Function parameternya apa? Bagi contoh, masa kita nak adik kita kira nilai duit tadi, kita hantar apa? Ni yang kita panggil parameter tu. Kita hantar value, kita hantar tabung lah. Ada pun boleh ubah tabung ke dalam function kira. So function kira ni ada parameter iaitu tabung. So itulah yang akan diproses kemudian di dalam segmen function kira ini. Ada juga function yang tiada parameter, so dia hanya ditulis sebagai void ataupun just kosongkan saja. Maksudnya dia tiada parameter, kita hanya panggil sahaja. Contohnya function main, aku panggil function A, dia just panggil sahaja. Panggil tapi tiada parameter yang dihantar, nothing, tak ada. So dia just panggil. So di sini hanya buat. Nak pulang value boleh, tak nak pulang pun tak apa, just terus selesai di sini saja. Dan main terus buat kerja seterusnya. Dan kalau parameter tu lebih daripada satu, kita mesti separate by koma. Contoh tadi, kalau main dengan function A ni, apa yang dikatakan koma ni, kita menghantar lebih daripada satu parameter kepada A. Contoh kita ada value tabung 1, koma tabung 2. Maksudnya 2 parameter kita hantar ke dalam A. So berbanyak tak kisah, berbanyak pun tak ada masalah. So A akan proses setiap parameter yang diterima. Alright, dan terpulang juga, sama ada A nak pulangkan value pun boleh, tak nak pulang pun tak apa, tak ada masalah. Tengok, bergantung kepada state coding dalam ni lah, decision kita, bergantung pada keputusan kita, sama ada kita nak ada value tu dipulangkan ke ataupun tidak. Berikut adalah function definition dia. Dia ada basic two principal component, iaitu first line dia ada body of function. First line ni nama dia lah. The first line ni adalah function type, function name, dan optional list of parameter inclusive kurungan ni lah. Function type iaitu sama ada integer, double, float, right. Name yang tadilah, kira, kita namakan function ni sebagai function kira. Kira average, kira sum, total hasil tambah, dan disusuli dengan ruangan parameter di sinilah. Jadi sebagai contoh, kita nak buat satu function integer kira, ada parameter tak? Kalau ada parameter, kita nyatakan terus. Tabung 1. Dan ini adalah body of function. So ini adalah jenis integer kira. Ini adalah jenis type. Ini adalah nama dia. Kira ni adalah nama dia.
optional list of parameters adalah di dalam ni, optional sama ada kita nak hantar parameter ataupun tidak. So this yang dalam ni adalah function body, isi dia. Kita lihat pada global vs local, termasuk variable sekali. Function prototype ada kita panggil global prototype. Function prototype terletak di outside function definition. Ini cara kita nak declare sebenarnya. Declare function kita panggil global prototype. Ini kita letak di atas lah, di atas function main. Nanti kita lihat contoh coding macam mana kita nak letakkan function prototype. Kita ada local prototype, place in the function which they appear. Ni kita letak nama function itu sendirilah. Global variable declare outside any function. Global variable terletak di outside any function. Kita ada local variable. Global tadi can be referenced by any function in the program, sebab dia terletak di luar dan boleh diakses oleh mana-mana function. Saya buat analogi dia. Local variable inside a function, can only be referenced within that function saja. Function tu saja yang boleh gunakan local variable. Ini local variable. Sebagai contoh, apa yang dikatakan global dan local tadi. Kita ada function, ini function main, function main. Dalam function main ni kita integer a, kita ada buat satu variable integer a. Jadi integer a ni sebenarnya hanya boleh digunakan oleh function main sahaja. Ini yang program sebelum ni yang awak pernah buat. Awak declare variable di dalam function main, dia boleh digunakan di dalam ni saja. Sekiranya awak membuat satu lagi function, function jenis apa? Integer, jenis integer. Di sini awak namakan sebagai kira. Alright. Di dalam ni awak cuba buat cout a. Cout nilai a. So sistem akan error lah, sebab dia kata a dia tak kenal. Tiada variable a di dalam function kira. Kerana walaupun di sini ada a, tetapi a ini adalah local variable kepada main sahaja. So ini yang dikatakan local. Alright. Bagaimana kalau dikatakan global? Global kita define satu function di luar. Perasan tak kalau kita buat coding sebelum ni, kita buat integer main. Ini program kita, biasa kita buat di dalam ni integer a. Kali ni kita buat variable di luar, integer b. Besar b sama dengan 10. Jadi kalau di sini ada satu function lain, contohnya function void, function yang jenis tak ada jenis, function kira 2. Kalau dalam ni kita buat cout b, so dia akan keluarkan resultnya adalah 10. Sebab apa? Dia boleh gunakan function b sebab dia adalah global. Maksud b ni duduk di luar. B ni duduk di luar. Ini main, variable b duduk luar. So b ni dikatakan sebagai global dan dia boleh digunakan oleh mana-mana function. Tak kira di mana-mana. So ada juga cara macam mana kita nak gunakan juga nilai a ni. Itu kita akan refer lebih kepada pointer lah. Pointer ada bab pointer nanti, bab akhir, di mana macam mana kita nak rujuk kepada alamat di mana a ni disimpan. Kita boleh maksudnya di sini kita boleh simpan value ke sana dan kita boleh panggil value tu walaupun kita duduk di function. Tapi kita kena ada hantar parameter lah, iaitu parameter alamat kepada nilai a ni, kat mana a ni punya berada. Kaedah lain kita jadikan global, lagi mudah. So kalau global, di mana-mana function pun boleh access variable global ni. Kemudian yang berikutnya, if we have local variable in a function and a global variable with the same name, the local one is used.
Okay, local one is used. Maksud di global ada nama variable b. Okay, kita ada function ni main, kita ada function b. Okay, di luar ni ada integer z. Okay, dalam ni pun ada integer z. Dua besar sama sebab C programming, C++ dia case sensitif. Z dengan Z ni adalah sama. Cuma waktu kalau kita panggil integer Z, sebenarnya dia akan local, dia akan gunakan yang dalam ni saja. Okay, dalam ni saja. Sebab dalam ni pun ada Z. So dia tak akan gunakan yang global punya. Okay, type of function. Okay, user defined function C++ are classified into two categories. Ini sudah cerita tadi. Value returning function. Okay, ini function yang memulangkan value. Macam awak minta adik awak kira duit tabung tadi. So dengan harapan awak nak adik awak beritahu berapa jumlah yang dia kira. So ini yang dipanggil returning value returning function. Function that have return type. Return type. Ini ada type. Apa dia return type? Tadilah kalau awak bagi duit tabung yang mempunyai duit ringgit, so itu adalah adik awak akan mengira dan memulangkan nilai integer. Contohnya RM100. So RM100 adalah integer. Tiada titik puluhan. Jadi function tadi adalah jenis integer dan dia akan pulangkan return type dia pun jenis integer. Return a value or specific data type. Ikut jenis lah. Kalau function tadi jenis integer, dia mesti pulangkan jenis integer using return statement. Okay, return statement. Okay, macam mana dia buat return statement dia? Okay, dalam analoginya, contoh, perasan tak yang selama ni awak buat dalam function main integer, ada statement programming awak, last akhir sekali kita letak apa? Return 0. Return 0 ni maksudnya dia memulangkan something. Return 0 ni end of program lah, end of function ni, tidak memulangkan apa-apa sebab dia adalah main function. Kemudian seperti yang di sini kita panggil function, contoh saya namakan integer kira, dan di sini ada integer tabung. Okay. Alright. So dari sini ada proses lah mathematical untuk dapatkan apa itu nilai tabung, dan dia akan hantar tabung ni ke dalam sini. So ni integer. Untuk diproses boleh nama yang sama ataupun kita nama lain pun tak ada masalah. Tapi dia masih lagi merujuk kepada nilai variable tabung. Okey, sebab parameter yang dia hantar di sini, cara kita panggil nanti macam mana? Kita akan panggil kira. Okey, macam ni Okey, kita dah buat integer result ataupun integer total sama dengan kira. Panggil tabung ni, masuk tabung. Ini macam mana kita menghantar parameter ke dalam function kira. So di dalam ini function kira jenis integer, so dia akan proses lah. Ada body of function, dia akan proses nilai A ni. A ni sebenarnya nilai kepada nilai tabung lah. Tak mestinya sama nama, tak ada masalah. Nak nama sama pun tak apa. Kalau rasa keliru, letak nama yang sama. So dia akan proses lah A ni standard, sama ada dia kira ataupun dia buat mathematical operation terhadap nilai A ni. Okay, dia akan proses. Last sekali dia akan return value. Contohnya dalam ni awak buat satu variable lain, integer x. Okay, kemudian buat x ni sama dengan sum operatic mathematician, mathematic formula whatever, masukkan sekali dengan A ni. Mungkin awak darabkan dengan A, bagikan certain value. Okay, kemudian awak tambah tolak dan sebagainya. Awak buat satu value lah. Okay, dapat satu value. Kemudian last sekali penyataan yang perlu kita, macam mana nak pulangkan value x ni
menjadi nilai kepada total, okey, apa perlu buat? Kita hanya panggil return X ini. Okey, return X. So X ni lah yang akan dipulangkan masuk ke dalam variable total. Tapi kalau kita tengok, kalau di sini berlakunya formula matematik, di sini berlaku, kalau dilibatkan di sini jawapan dia jadikan dia nombor titik puluhan, so kita boleh ubah lah. Function ni adalah jenis float ataupun double. Okay, float kira. So nanti return X, so kat sini total ni pun tak boleh integer lah, sebab nanti dia akan buang titik puluhan. Jadi better di sini kita declare dia sebagai float juga. Okay, kira tabung. Kita hantar nilai integer tabung ni. So dia akan proses, dia akan pulangkan value. So total ni dapat value yang dah tolong dikirakan oleh function kira. Okay, ni mudahnya kita guna function. Instead kita buat semuanya dalam main. Okay, ini dikatakan return statement, right? Okay, void function that do not have return type. Okay, dia tak ada return apa-apa. The function do not use return statement to return a value. Okay, dia tak ada guna apa, dia tak akan mulangkan apa-apa value. Okay, dan case ni contohlah dalam main ni kita nak panggil satu function lagi. So total kita dapat value, ada value dia. So kita nak see out nilai total ni. Kita tak nak buat di sini, kita nak buat di tempat lain. Kita nak buat maksudnya kita nak function lain yang tolong see out kan value total pun tak ada masalah. Kita boleh buat satu function lain jenis void. Void tak mulangkan value, void display nama dia. Okay, kita dalam ni sebabkan yang case ni float dia ada jenis total, so kita hantar parameter total ni lah. So kita namakan sini float apa? Float X nama dia. Tak mesti nama sama kalau nak samakan pun tak apa, sama ada letak X ataupun letak total dalam ni. Ini boleh ganti X ataupun total. Sebab ini maksudnya dia sebenarnya dia akan replace nilai total ni ke dalam X. So kat sini apa perlu buat? Cara nak panggil dia macam mana? Kita just letak di sini, panggil, sebab dia function yang tidak mulakan value, kita just panggil dia display, hantar nilai total ni, total. Okay. Hantar nilai total. So kita panggil nilai function display, tujuannya adalah untuk paparkan. So kita hantar parameter adalah total. So di sini function display di sini akan menerima nilai total. Jadi perlu buat di sini function ni sebab kita tahu dia tak mulangkan apa-apa, kita just paparkannya lah. Cout X. Tak ada, no return sebab dia adalah jenis void. So di sini apa yang berlaku dalam function make ini, kita akan dapat nilai total dikeluarkan pada screen computer sebab dilaksanakan oleh function display. Jadi apa-apa operasi kita nak buat, contohnya kita ada buat dalam ni kita ada integer tabung, kita ada integer ABC, kita ada integer XYZ. So value-value ni kalau kita nak selepas kita buat statement, kita nak paparkan nilai ABC ni, kita just panggil je lah display hantar nilai ABC. Nanti fungsi display ni dia akan guna cout. Okay, cuma isunya inilah ABC ni adalah integer. Okay, tapi di sini float. Buatlah display lain. Display 2 kali ini guna integer X. Dan di sini cout X. Okay, so ni kita panggil display 2 sebab kita tahu ABC ni adalah integer, so kita akan integer.
Tapi di sini tidak melibatkan proses pengiraan. So kita just papar je lah. Okay, ni sentak penulisan. Saya pun dah buat tadi. Function type, ada function name, ada parameter list. Dan di function body ada statement je lah. Okay, statement are usually declaration statement and or ataupun executable statement. Okay, declaration ni contoh kita boleh define variable lain lah, integer A, okay, integer B dan sebagainya. Declaration. Statement ni adalah kod. Kita punya kod lah, if else, do while dan sebagainya. Okay, ini syntax function type value that the function of returns. Kalau kita function kita ada jenis, ada type, so dia mesti dia adalah sebenarnya adalah function yang akan memulangkan value, function returns. Function type juga dipanggil sebagai data type lah. Apa itu? Iaitu integer, sama ada integer, string, float, double. Okay. Function call, kita just panggil nama dia dan parameter apa yang kita hantar di dalam function tersebut. Inilah apa yang kita nak hantar dalam function tersebut untuk function tersebut proses data value yang kita hantar tadi. Okay, ni function value returning function. Contoh function larger. Ni function ni tugas dia adalah mencari nombor besar antara dua nombor lah, parameter yang dihantar. Nanti function yang main yang panggil ni, dia tak semestinya function main yang panggil. Dia boleh jadi ni main, ni function main. Ni kita ada function larger dan ni kita ada function, contoh function A. Main boleh panggil larger dan larger akan pulangkan value. Sometimes A pun boleh panggil larger pun boleh pulang value. So kita boleh panggil sini buat kerja, sini hantar panggil larger, hantar parameter ke larger. Sebab larger ni tugas dia adalah untuk cari antara dua nombor integer ni dan nombor floating ni double. Nombor double ni mana yang lebih besar, so dia dapat return value yang nombor paling besar. Okay. So kemudian di sini boleh return value balik kepada function ni. Dia tak kisah siapa-siapa panggil pun boleh. Function user define function panggil another user define function pun tak ada masalah. Okay, dalam kes ni function mengira nombor besar lah, nombor yang lebih besar daripada dua nombor double iaitu x dan y. Kat sini terlihat double max maksudnya ialah jawapan yang kita dah jumpa nombor paling besar, kita akan simpan dalam variable bernama max. Kalau x lebih besar daripada y, of course max nya adalah y. Selain daripada itu, nombor paling besar mestinya y. Dia returnkan max. Jadi kalau kat sini kita masuk 3.5, kita ada function main. Ni dalam ni ada main. Okay, kat dalam ni tiba-tiba kita buat operasi matematik, kita dapatlah nilai A 3.5 contohnya, B sama dengan 4.5. Kita tahulah B paling besar kan. Jadi kita nak sistem kira mana lebih A dengan B ni mana lebih besar, kita panggil je. Ni kita buat lagi satu variable. Ni semua double double. So kita buat satu lagi double big. Kita tahu antara A dan B ni mana yang lebih besar. So kita buat double big. Big sama dengan panggil function larger. Big sama dengan panggil function larger. Ni cara panggil sebab kita tahu larger ni akan memulangkan return value. Function larger akan simpan pulangkan value tadi ke dalam variable bernama big. Ni double big. So larger hantar nilai parameter tadi lah. Kita ke sini kita hantar A, B. Okay. So dia akan hantar nilai ni lah. So pada function main pula, function larger ni, X akan dapat 3.5. Okay. Y akan dapat ikut susunan ni A, B.
So nama tak mesti sama tapi yang penting pos kedudukan dia. So X ni merefer kepada A, B ni refer kepada Y. So ini akan sebenarnya dia akan hantar nilai 4.5. So ini dikira lah, adakah 3.5 besar daripada Y? Tidak. So of course besar kalau ya besar adalah X kan. Kalau jadi di pernyataan ni adalah false. False pergi pada else. Else, so kita tahu max adalah Y. Y ni 4.5. So the return max. So masuk sini the return 4.5. Okay. So di sini big akan jadi 4.5. So di sini C out big. So bila sistem akan keluar 4.5. Ni cara kita main memanggil function. Okay, next kita lihat ni function prototype. Ni function type. Saya padam yang ni. Okay, ni function type, function name, parameter parameter. Berbanyak parameter pun tak kisah. Tiada had. Okay, formal parameter list. Mesti ada comma comma ni untuk asingkan parameter demi parameter. Okay, kita ada local variable. Okay, local variable dalam function ni dan function return value. Last sekali return value. Sebab apa kena return? Sebab kita tahu jenis dia adalah double, bukan void. Kalau void dia tak ada, no return. Okay, kalau jenis void dia ada return. Tapi sebab dia adalah function return type dia adalah ada jenis itu double. Sebab dia double, integer, string ke whatever, so dia mesti ada return value. Okay, function heading, function body. Okay, ni full code untuk contoh untuk macam mana function ni beroperasi. Kita ada declare variable kat atas, declare function kat atas ni ni function kita kat atas. Ni kaedah apa? Top down. Sebab apa panggil top down? Setiap function mesti duduk di atas sebelum main. Kalau function ni duduk di bawah sekali, okay, kita ada masalah lah, dia akan error. Sebab dia tak jumpa nanti ketika panggil function BMI ni, dia tak jumpa sebab sistem bermula daripada atas. Compiler C++ dia akan mula daripada top down. Dia mula dari atas turun ke bawah. Last sekali dekat dalam main, lah jumpa return 0, dia stop. So kalau set of function ni awak letak dekat bawah main, sistem tak akan jumpa lah. Okay, dia akan berlaku ralat nanti. Okay, ni kaedah top down. Nanti kita lihat kaedah function prototype. Macam mana nak letakkan function ni duduk di bawah main. Okay, secara praktikal lagi bagus segala function duduk di bawah main. Selepas main. Duduk selepas function main supaya kita lebih fokus pada main. Okay, di sini kita lihat function bernama call BMI. Function ni mengulangkan value, iaitu mengulangkan nilai double, dan terdapat dua parameter jenis double juga, iaitu kg dan juga m. Okay, ini meter ketinggian, kg berat. Nak dapatkan BMI, of course nilainya adalah float, double. So ni BMI. Okay, rumus BMI adalah kg per, ni panggil power lah. So kita guna CMAT, CMAT ataupun mat.h. Power meter kuasa 2, dia akan return BMI. Mana-mana function yang panggil call BMI, dia akan dapat nilai BMI dengan syarat menghantar nilai kg dan meter ke dalam function bernama call BMI. So ni lihat pada main. So main akan minta nama, user masukkan dalam name. Name ni adalah string lah. Ni string name sebab dia masukkan nama. Kemudian cout weight, minta user masukkan berat. Cin weight, kemudian masukkan ketinggian, height. Okay, macam mana nak keluarkan output di sini? BMI equal, ni just penyataan texting untuk keluarkan display BMI output. Ini keluarkan BMI. So ni outputnya ada output. Okay,
Okay. Dan masa yang sama kita boleh terus panggil call BMI, masukkan parameter weight, okay, dan juga height dia. So terus keluar value. Contoh masukkan Ali, okay, print Ali, kemudian last sekali BMI 15 point. Ini value yang terkeluar. Okay. Ataupun cara lain kita boleh buat macam mana? Kita buat macam gini. Kita boleh tambah lagi dalam ni double BMI. So BMI sini tak sama dengan BMI sini walaupun kalau kita buat huruf kecil. Sebab ini local variable di dalam function main. Saya tambah lagi koma double BMI. Okey. Tak sama ni BMI di dalam main, ini BMI dalam double call BMI, function call BMI. So ini BMI. So macam mana nak buat? Di bawah ni sebelum kita print out see out BMI, kita boleh buat BMI sama dengan BMI sama dengan call BMI, masukkan sekali dengan weight, comma, height. Right. So dia akan return nilai BMI, simpan dalam formulir bar BMI. So kita hanya buat see out BMI sama dengan BMI. Itu saja. Boleh buat macam ini ataupun straight to the point, call BMI ni, function call BMI ni duduk dalam see out terus. So dia akan keluar result nilai BMI nya. Okay, ini yang kita panggil bottom up, di mana function call BMI ni duduk di bawah function main. Okay, cara ni lebih sesuai lah, right? Lebih sesuai. Okay, di sini yang kita panggilkan function ni bottom up approach. So di sini kita letakkan function declaration, tu yang dikatakan declaration tadi, global, local, ada function prototype. Okay, global prototype. So kita letakkan ini. Ini kita panggil function prototype. Kita declare function ni dekat atas, right? So barulah nanti sistem jumpa mana function bernama call BMI, walaupun dia duduk di bawah dan duduk selepas function main. So kita letak dia lah. Okay, sebenarnya kita boleh buat sekadar double, cara kita declare dia double call BMI. Double call BMI sebab kita tahu dia akan mengulangkan nilai double. Kemudian di sini tanpa variable pun tak apa, tanpa nilai ni pun tak apa. Sebab function prototype hanya declare apa parameter yang kita nak hantar, iaitu double dan double. Dua parameter yang kita nak hantar kepada function call BMI. So kita boleh declare setakat double, tak payah nama variable pun tak apa. Okay. Tapi di sini kenalah sebab kita nak proses apa variable yang dihantar kepada function tersebut, barulah kita declare. Okay. Function prototype kita hanya nyatakan jenis parameter sahaja tanpa nama pun tiada masalah. Nak declare pun boleh, tak letak pun tak. So masih keluar jawapan yang sama walaupun dia duduk di bawah. So ini kita panggil function prototype. Ini cara kaedah bottom up. Sama. Okay, ini void function. Void function does not have a data type. Dia tak ada data type sebab tujuannya memang dia takkan ada return apa-apa. Dia boleh ada parameter juga, tapi parameter ni diproses dan dia tidak akan ulangkan value tu kepada pemanggil lah. Contoh yang panggil function main, so main takkan dapat apa-apa. Okay, dia tak ada return value apa-apa. In which segment user declaration execute statement, the parameter list may be empty. Ada juga parameter ni boleh empty. Kita boleh jadi sometime void kira dah macam ni je
tiada apa-apa lah. Boleh empty kan saja ataupun tulis void pun tak apa. Maksudnya dia tak ada proses, tak ada parameter yang diterima, dan dia juga segmen ni dilaksanakan tanpa memulangkan apa-apa value kepada pemanggil. Contoh yang panggil daripada function main tak dapat apa-apa value. Dia buat kerja dalam ni saja. Cara panggil Okey, ni operasi contoh yang guna void guna void. Kalau kita lihat di sini, okey, di sini berbeza sikit lah. Kita boleh, ini ada guna n ni, simbol n ni sebenarnya dia refer kepada reference parameter. Reference ni maksudnya merujuk pada alamat di mana variable tu disimpan. Dia tak mestinya variable tu sendiri, sometimes dia boleh jadi juga reference. Ini kita sebenarnya dah akan cover dalam bab pointer bab pointer nanti. Jadi di sini sebenarnya kita boleh cakap declare sajalah jenis reference. Variable di sini adalah jenis reference, iaitu integer reference kepada satu variable, iaitu score. Score tu yang ni lah. Sama ada yang ini function prototype. Okay, function prototype. Ada dua function prototype yang tidak menggunakan apa-apa value. Okay, ini nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okay, jadi di sini saya better tunjuk yang kita tengok dulu di sini. Okay, different parameter can pass one or more value function and can change the value on the actual parameter. Okay, ini function untuk print grade jenis integer. Value ni dia proses, dia akan compare kan, dan dia terus see out. Tiada return di sini tak ada return. Di sini function get score ni pun, get score ni tiada return, no return value. Right. Macam mana dia buat sebenarnya? Kita boleh, macam saya suka buat yang sebelumnya. Okay. Kalau boleh function prototype tiada nama lah, cukup sekadar integer dan ada spacing sikit n. Ada simbol n ni maksudnya refer pada satu alamat, dan ni jenis integer. Okay, integer dalam main pula ada integer cost score. Okay, apa lihat dia buat sini? Ni keluar ayat lah, this program compute the cost grade. Okay, kemudian panggil function get score cost. Tapi kita lihat di sini function get score ni ini kita function prototype, tak apa kita declare, kita just fokus di bawah ni. Function get panggil get score integer alamat score. Okay, alamat score. Sebenarnya masa kita panggil ni get score ni merefer pada integer cost score ni. Jadi di sini sebenarnya apa yang dia terima adalah alamat kepada integer. Bayangkan adalah inilah sebuah memori. Okay. Ini adalah ruang alamat di mana ini adalah alamat di mana kita letak cost score. Ada alamat kat sini. Okay. Alamat dia mungkin 30, 31, 32, okay, 33 ni secara umumnya lah. Okay. Dia ada ruang alamat. Jadi kat sini inilah value yang kita simpan. Contoh kalau kita masukkan, kalau cost score ni nilainya 50, 50 duduk sini. Tapi ini refer pada address dia, alamat kepada variable cost score. Jadi apa yang dia buat di sini, get score hantar variable cost score ni, walaupun tak ada value di sini, tapi sebenarnya kita menghantar alamat dia. Alamat dia di sini 31 ni kita hantar dalam function get score. Jadi kalau kita enter cost score ni, score ini kena score lah sebab kita tukar nama dia kepada score. Nak guna nama sama pun tak ada masalah, sama seperti ni. Okay, enter cost score, see in score. Okay, disebabkan dia refer pada reference pada alamat tadi. Jadi sebenarnya kalau masa itu user masukkan 59 ketika ini, apa yang berlaku di sini, cost score ni value dia akan jadi 59. Dia akan ubah nilai local variable dalam main. Walaupun
walaupun berlaku di dalam function lain, iaitu getScore. Sebab kita dah jenis type parameter yang dihantar adalah reference kepada integer cost_score ini dalam main. So apa dulu buat? Cout cost_score score lah. Ni paparkan jugalah. Cost_score 59. Dia paparkan 59. Jadi kita nak print grade pula. Kemudian function selesai ni tak ada return value apa. Okey. Terus turun ke arah berikutnya, iaitu print grade cost_score. Kita lihat adakah cost_score ni 59 tadi dapat masuk dalam ni. Kita lihat function berikutnya. Ni okay, dia namakan lain C_score, tapi sebenarnya dia merujuk kepada ini cost_score. Okay, cost_score iaitu nilainya 59. Right, kita dah masuk tadi 59. So dia akan hantar integer 59 dalam ni. Barulah dia compare cout grade if 59 besar daripada 90. Tidak, elif dia check lagi. Tidak. So dia jadi else. So dia akan keluar F. Alright. So dia akan keluar outputnya. Kalau kita lihat balik ke sini. Okay, sini dah ada cout yang pertama. Cout ni dia akan keluar ayat enter cost_score 59, cost_score 59. Last sekali ada cout yang lain, grade F. Betul tak? Okay, enter cost_score 57, cost_score 57. Ni untuk 57 lah. So grade dapat F. Sebab dia tak termasuk dalam kategori di atas, dia dah jadi else, dia keluar sebagai F. Boleh Ya, agak tricky sikit. Lihat contoh yang lagi mudah di sini. Okay, yang ni adalah function. Okay, ini saya dalam C++. Declare macam ni cukup. Ni kita maksudnya refer kepada alamat lah. Reference dia bukan jenis integer, nilai integer, tapi dia jenis ada integer reference, alamat kepada satu variable. Okay, ni dia score F. Run. Masukkan 59, enter, keluar F. Ada kaedah lain sebenarnya. Kaedah lain yang kita boleh gunakan untuk kita jadikan tak nak guna reference lah. Kita guna void terus. Macam mana nak buat? Kita jadikan instead cost_score ni jadi pada local pada main, kita jadikan dia global. Okay, kita letak di luar. Ni sini. Letak di luar. So cost_score dah jadi global. So di sini kita tak nak proses apa value lah, kita jadikan dia void. Tak nak hantar apa-apa value, jadikan void. Okay. Ni pun sebab function kita, function prototype adalah jenis void, tak ada parameter, tak perlu hantar parameter ni lah. Just panggil kosong saja. Panggil kosong, panggil function getScore. Sebab apa? Jenis void. So dalam ni tak ada apa-apa. Okay, kita lihat masa pergi getScore, kita nak dapatkan markah. Okay, di sini. So kat sini tak ada apa-apa lah. Okay, tak ada apa value. Enter cost_score. Di sini kita akan simpan ke dalam cost_score. Sebab cost_score dah jadi global. So kat mana-mana function, di mana function kita berada, kita boleh refer pada variable yang sama, cost_score. Asalkan nama dan size teks sama ada huruf kecil huruf besar kena sama. Okay, cout cost_score variable yang sama. Right. Kemudian dalam grade pun dah jenis spring grade pun dah jadi void lah. Kita refer hanya satu variable saja, global variable.
Cuma hati-hati guna variable global variable ni. Kalau variable kita terlalu banyak, jangan tersalah nama. Kalau terlalu banyak, better guna local lah. Mana yang perlu local, mana perlu global, kena tentukan. Okay, di sini kita nak print grade dia masukkan, kita nak comparekan dia, kita comparekan terus nilai global. Okay, nilai global tadi lah. Alright. Okay. So, kita run. Tadi dah keluar. Kita lakukan perubahan. Dia masukkan nombor yang sama, nombor 9, keluar masih lagi result F sama. So ni lagi nampak lagi mudah, lagi simple. Dengan kaedah kita jadikan variable ni adalah jenis global, dan setiap function get score, print grade, dia tidak memulakan apa-apa value, dan dia adalah jenis void. Okey, kita lihat berikutnya recursive function. Recursive function ni function that call itself. Dia panggil diri dia sendiri, juga dikenali sebagai recursive. Teknik is known as recursion. Okey, dia recursion ni continue until some condition is met. Ni pun bahaya, takut dia infinite loop nanti. So ni kena to prevent infinite loop, kena buat if else statement. Kalau kaedah dalam looping, kita nak ingat lagi kuliah looping, macam mana kita nak stop looping, kita boleh guna break, cancel, break, continue dan juga exit. Okay, tapi kalau dalam function, macam ni kita nak break the function, kita boleh guna return. Itu kaedah macam mana nak elakkan lah. Salah satu kena elakkan dari segi infinity recursion. Dalam ada function A, panggil function A tu sendiri dalam ni. Dah function A ni panggil diri dia, of course dalam function A ni ada juga diri dia juga. So dia takut berlakunya infinity looping, so better kena buat syarat if else lah. Kena syarat dia baru panggil function tu sendiri. Okay, ni recursion make program elegant and cleaner. Algorithm can define recursively. Untuk kita visualize, lebih mudah kita untuk visualize dia. Cuma dia kat sini dia akan efek pada speed of program lah. Tu dia tidak digalakkan guna recursion ni. Bagusnya kita gunakan kaedah guna loop. Recursion ni macam proses yang function tu membuat kerja yang berulang-ulang, jadi kita panggil function tu. Jadi tak sesuai sangat lah. Better kita guna looping, for loop ke, do while ataupun while. Ini recursive function. Kita ada integer sum integer, tak letak ni pun tak apa, tak ada masalah. Jenis integer parameter akan menerima jenis integer dan akan mengulangkan jenis integer. Okay, function main, enter a positive integer, masukkan cin number, result adalah jenis integer, menerima return value daripada function sum, iaitu ni sum, dia masukkan number dalam tu. Okay, saya boleh buat sini. Contohlah kalau user masukkan 20, apa dia buat? Adakah 20 tak sama dengan kosong? Ya, apa dia buat? Sum function diri dia sendiri, letak dalam ni, letak lagi 20 tolak 1, 19. Okay, sum, dia boleh ulang lagi ni kat dalam ni, and dia akan repeat. Nampak dia akan ni dah panggil function sum ni, sebenarnya dia panggil function ni lagi, dalam ni lagi ada function ni lagi. Jadi macam mana nak elakkan waktu function 6 ni dia tak berlaku infinity, kita buat kat sini lah. Adakah tak sama dengan kosong? Okay, kalau sama dengan kosong, dia akan pergi pada return, baru dia keluar. Tu dia nampak dia will iterate until recursion condition 6 tak ikut is met. So kat sini dia akan decrease by 1 and repeat until recursion value is 0. So dia cakap tadi masuk 20 tak 1, 19 masuk lagi dalam ni.
Jumpa lagi sini. 19 tolak 1, 18. Pusing lagi. Sampai dapat 18, 17, 16, 15. Dah sampai kosong. Kalau tak sama dengan kosong, kalau masa tu sama dengan kosong, dia false. Dia tak sama dengan kosong, no. Waktu tu 6 dah jadi kosong, dia akan pergi return 6. Ni kaedah lain lah, macam kita buat penambahan nombor kita buat nombor 20 tambah 19 campur 18 campur 17 sampai kosong, baru return hasil tambah tadi, total sum. Kaedah ni lebih sesuai kalau kita guna teknik for ataupun while. Instead kita guna kaedah recursive ni. Kalau tak ada syarat ini, apa yang akan berlaku? Infinity loop akan berlaku dalam ni. Boleh So proses yang sama untuk dapatkan kaedah for loop ni, cuma kaedah ni gunakan function recursive. Tidak digalakkan lah. Ni nampak. Masukkan 5 campur 4 campur 3 campur 2 campur 1. Selesai tu saja. Ada serta latihan selepas video ini. Boleh jawab beberapa soalan objektif untuk menguji kepahaman masing-masing. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh reply kepada ruangan stream di dalam artikel berkaitan dengan video kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Semoga anda faham mengenai tajuk function ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye.